خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara 1 2 3, dengar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibah mubarakah min indillah tabaraka wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama-sama dengan saya pada petang ni, boleh berikan respon di ruang komen. Adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak? Mungkin boleh berikan respon jelas ataupun tidak suara saya pada petang ni. Okey, kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah lana Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah, saya menonton, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah Al-Quran 3T kita pada membincangkan kitab tajwid Al-Quran Qiraat Asim. Okey, siapa yang ada kitab boleh buka tajuk rukun-rukun bacaan Al-Quran. Rukun-rukun bacaan Al-Quran di muka surat yang ke-84. Siapa yang ada kitab ni? Okey.
Boleh buka kitab Tajwid Al-Quran muka surat 84 ya, muka surat 84. Baik, kalau yang tak ada tu saya sharekan di skrin sekejap, saya carikan. Okey. Okey, ada sebelah saya tu. Okey, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada semua para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama-sama dengan saya pada petang ni. Puan Nani Aminah Arsyad, Zainab Hadi Ramli, Nor Hashimah Ismail, Siti Hajar, Muhammad Nazir, Lin Aini, Suhaimi Ghazali, Roswan, Zainab Haji Ramli, Zaitun Ali, Bunga Tanjung, Rokiah Abdul Rahim, Norazi Tahrifin, Datuk Marina. Okey, kepada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zahra Hitam, Rohana Sadli, Waalaikumsalam. Baik, okey, suara saya jelas alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan Makcik Asia, Puan Asia pun ada pada petang ni, alhamdulillah. Suara ustaz jauh, suara jauh lah ustaz. Suara jauh tapi jelas tak suara saya? Itu yang penting tu, jelas ataupun tidak. Saya cuba cek tengok apa-apa masalah setakat ni. Suara saya jelas ke tidak? Saya cek saya punya masalah, kalau ada yang saya perlu baiki. Okey. Okey, setakat ni boleh berikan respon. Suara saya jelas atau tidak? Maaf, tak ada suara. Hai, tak ada suara. Suara saya ada tak? Saya tengok kat sini macam ada suara. Cuma suara saya tak ada. Okey, siapa yang ada bersama-sama dengan saya pada petang ni boleh cek Kajang jelas. Kalau Kajang jelas, Laman Seri jelas, Gombak jelas, Laman. Okey, baik, maknanya insya-Allah jelas lah tu. Siapa tadi yang kata tak ada suara tadi tu, boleh cek balik dia punya volume dia ada masalah atau tidak. Wanul Hafizah. Okey. Hasniati Azwa Ma'aswan. Okey, selamat datang. Okey, semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tak ada masa yang panjang pada petang ni. Kita terus kepada muka surat 84. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab. Tak ada, saya tengok sharekan di skrin saya, boleh lihat. Baik, kita tajuk tentang rukun-rukun bacaan Al-Quran ya. Rukun-rukun bacaan Al-Quran. Oh maaf, rukun-rukun bacaan Al-Quran ni sudah dah lepas dah. Oh, bukan muka surat 84. Maaf. Martabat pun sudah. Pada pagi tadi siapa yang terlepas, mohon cek balik. Ya, tajuk pada petang ni iaitu berkaitan dengan martabat dan cara mengambil bacaan Al-Quran. Dia muka surat 92. Muka surat 92. Maaf, saya tersilap. Okey, muka surat 92. Okey, berkenaan dengan bacaan yang terbaik. Bacaan yang terbaik tu yang macam mana? Baik, saya tengok balik saya punya skrin di mana bacaan yang terbaik. Yang ini. Yang nombor 3 ni tengok di skrin saya. Buka muka surat 92. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 92. Yes, muka surat 92. Okey, yang baru join boleh buka kitab muka surat 92. Ulama mengatakan bahawa terdapat dua cara ataupun kaedah mengambil bacaan Al-Quran daripada seorang guru ataupun syekh. Jadi di kalangan ulama Al-Quran, mereka memberikan ada dua kaedah kalau kita nak baca Quran ataupun nak mengambil bacaan Al-Quran daripada guru kita. Yang pertama, pelajar mendengar bacaan daripada gurunya. Inilah cara yang diamalkan oleh golongan mutaqaddimin, iaitu golongan-golongan yang dulu. Mereka digunakan akal fikiran yang cergas, lagi cerdas, serta kefasihan mereka dalam bahasa Arab. Ini satu teknik, satu kaedah, iaitu didengar je macam mana bacaan guru dia. Yang kedua, guru mendengar bacaan daripada pelajar. Ini serta membetulkan akan kesalahannya. Inilah cara yang diamalkan oleh golongan mutaakhirin. Jadi ada kaedah pula, kalau kita hari ini macam saya sendiri pun bertalaki,
Ada pelajar-pelajar, mungkin ada sesiapa yang nak membaca Al-Quran dengan saya ataupun nak mengambil sanad dengan saya, maka saya dah tak payah baca dah. Sebab kalau saya baca, dia ikut, maka akan ambil masa yang panjang. Maka pelajar saya akan membaca, saya mendengar dan saya hanya membetulkan apa-apa kesalahan dia. Jadi rupanya kaedah saya ini adalah kaedah mutaakhirin, golongan-golongan yang terkemudian ini. Ada pun cara yang terbaik, iaitu dengan menggabungkan kedua-dua kaedah tersebut dalam satu masa, tetapi memerlukan masa yang lama. Boleh gabungkan, guru membaca, murid dengar, kemudian murid pula baca dan guru mendengar. Itu kaedah terbaik lah. Tapi kalau guna kaedah tu, dia akan ambil masa yang panjang. Kalau kita nak bertalaki Al-Quran, nak bersanad, contohnya nak baca daripada Alif Lam Mim, juzuk pertama sampailah akhir 30 juzuk, akan mengambil masa yang panjang kalau buat kaedah yang terbaik itu. Maka kebiasaan mana-mana tempat pun guru dia akan mengambil kaedah yang mutaakhirin, iaitu guru mendengar bacaan muridnya, pelajarnya, dan akan membetulkan mana-mana yang perlu. Okey. Kedua-dua kaedah di atas adalah termasuk dalam kaedah talaqi musyafahah. Maknanya boleh. Boleh sahaja macam seorang murid tu mendengar bacaan gurunya, tapi muridnya tu adalah orang yang terbaik. Dia akal yang cerdas. Dia boleh mendengar dan dapat membaca dengan baik sebab kefasihan lidahnya. Okey. Baik, perhatian kita, iaitu pelajar, kita mesti belajar ataupun mengambil bacaan Al-Quran dengan bertalaqi kepada seorang guru ataupun syekh yang ahli atau mahir dalam bidang Al-Quran, sebagaimana yang telah digariskan oleh para ulama. Tidak harus, maknanya tak boleh bagi seseorang itu dia belajar ataupun mengambil bacaan Al-Quran hanya, orang kata, semata-mata dengan berguru kepada sesuatu alat seperti buku. Dia baca buku, kemudian dia faham, kemudian dia pun membaca Al-Quran dengan cara membaca tu tadi. Hanya membaca buku ataupun menonton radio, mendengar radio ataupun menonton televisyen. Sebab ada kan di televisyen kan ada siaran-siaran belajar Al-Quran dan sebagainya, ataupun melalui telefon bimbit dan sebagainya, kerana tidak mungkin peralatan tersebut dapat memperbetulkan bacaannya jika dia melakukan kesilapan atau kesalahan. Maka kata Syekh Muhammad Al-Haddad, barang siapa yang mengambil ilmu daripada seorang guru secara musyafahah, iaitu musyafahah ni bibir ke bibir, boleh jadi muridnya melihat bibir gurunya, gurunya pun melihat bibir mulutnya, maknanya mendengar, adalah dia melencong dari menyalahi daripada terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Maknanya siapa yang ambil kaedah bacaan Al-Quran dengan cara musyafahah ni, bacaan depan berdepan ini, maka akan terselamatlah dia daripada apa? Daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang ataupun tersalah. Dan barang siapa yang mengambil ilmu daripada suhuf hanya dengan membaca buku ataupun lembaran, maka ilmunya di sisi para ilmuwan seperti tidak ada. Patutnya tak boleh lah buat macam tu. Jadi maknanya tak dapat tidak, kita dengan Al-Quran ni kena cari seorang guru dan kita membaca di hadapannya. Boleh ke boleh semua setakat ni? Okey, kita teruskan. Terdapat banyak cara bacaan yang ditegah yang berlaku dalam masyarakat kita. Okey. Hakikatnya perkara sebegini berlaku di kalangan masyarakat Arab kerana buku-buku berkaitan ilmu tajwid, iaitu dalam bahasa Melayu, merupakan terjemahan ataupun olahan daripada kitab tajwid dalam bahasa Arab. Okey, di sini dinyatakan beberapa cara ataupun bacaan yang ditegah yang diambil daripada beberapa kitab yang masyhur dalam ilmu tajwid. Ianya adalah secara ilmi, secara teori dan bukan amali, bukan dengan cara praktikal, secara orang kata teori sahaja. Huraiannya seperti berikut. Baik, kita tengok. Kita tahu kesilapan-kesilapan ni supaya kita perlu elakkan dan kita terselamat daripada melakukan kesalahan. Sebab Al-Quran ini kalamullah, dia adalah ucapan, kata-kata daripada Allah. Maka tak dapat tidak kita kena usaha dan ikhtiar untuk selamatkan diri kita daripada melakukan kesalahan dan kesilapan.
Boleh ke boleh semua? Okey, semua setakat ni kita ada 36 orang bersama-sama pada petang ni belajar ilmu tajwid ataupun ilmu Al-Quran. Saya harapkan yang belum tekan butang like, butang love, tekan butang like, butang love sebagai tanda sokongan dan kasih kita terhadap Al-Quran, dan menekan butang button share tu untuk kita berkongsi siaran kita ni dengan lebih ramai rakan-rakan FB kita, ataupun tag rakan-rakan kita supaya mereka pun turut serta bersama-sama. Okey, saya teruskan. Yang pertama iaitu taqrib. Taqrib iaitu bacaan yang merengek-rengekkan suara dengan lagu dan memanjangkan bukan pada tempat atau melebihkan bacaan pada bagi kadar mat. Kalau kita dengar bacaan si pembaca ni, contohlah siapa tu, imam ke ataupun orang-orang biasa lah, dia baca Al-Quran tu, bunyinya tu merengek-rengek macam orang nak nangis-nangis, macam orang nak menangis. Kemudian dia memanjang-manjangkan pada bukan tempatnya. Maklumlah dia nak buat nangis-nangis, nak merengek-rengek, maka sudah pasti akan berlaku memanjangkan kalimah-kalimah bukan pada tempatnya. Sebab nak buat lagu rengek-rengek tu, saya pun nak tiru saya susah. Saya tak pandai nak mengajuk tu. Tapi kalau kita dengar tu, kalau guru-guru Al-Quran kan, kalau guru-guru Al-Quran yang menjaga tajwid, panjang pendek, dengung, kemudian kefasihan huruf itu, bila didengar yang pertama bunyi lagunya tu mengada-ngada lebih sangatlah, mengada-ngada lebih sangat, merengek-rengek sangat, dan sehingga mana menjejaskan kadar panjang ataupun tajwidnya. Itu tak boleh, itu kesalahan. Yang kedua, tamtit, iaitu bacaan dengan melebih-lebihkan harakat pada hukum mat. Ini memanjang-manjangkan mat lebih-lebih sangat pula, pun tak boleh lah. Fatihah contohnya, saya sering dengar Fatihah sebenarnya pada kadar panjang mat asli dua harakat tu sebenarnya pendek tau, dua asli tu. Dua harakat tu pendek sebenarnya, dia taklah panjang mana sangat pun. Jadi kena belajar untuk mengawal panjangnya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, la tu dua harakat je. Kalau orang susah nak kawal ataupun belum mahir mengawal kadar panjang, dia akan memanjangkan Bismillahirrahmanirrahim, tu Lahirrahmanirrahim. Masa kita kecil-kecil dulu, bukan saya lah, masa kecil-kecil dulu belajar Quran, memang macam tu lah. Dia akan, guru akan ajar panjangkan mat macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sebenarnya telah melebih kadar panjang. Jadi kita kena belajar untuk mengawal kadar panjang. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran dia melebih-lebih kadar panjangnya, maka itu juga adalah merupakan kesalahan. Sering sekali imam-imam dia memanjangkan pada hukum mad iwad. Mad iwad tu dua harakat je, hujung-hujung ayat. Ketika waqaf dua harakat je, tafdila, dia akan macam tafdila, Allah, jadi empat harakat. Sebenarnya salah. Okey, itu yang kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga iaitu tarqis. Apa dia tarqis? Iaitu bacaan dengan melenggukkan nada suara sehingga melebihkan kadar harakat pada mat bertujuan menyesuaikan dengan rentaknya. Samalah lebih kurang macam yang 1, 2, 3 ni, dia suka tidak dapat nak mengawal kadar panjang tu. Dia panjangkan kadar tu sebab dia nak buat lagu dia, supaya lagunya tu kena. Kan memang ada macam tu. Kita ni apabila terlalu meraihkan lagu sehingga mana mengabaikan kehendak ataupun hak-hak hukum mat.
Sebab bila panjang, bila kita memanjangkan sesuatu kalimah, kita boleh buat lagu kita. Kita nak buat lagu apa? Kita nak lenggok sikit tu. Tafdila. Macam tu contoh. Kan? Tafdila, la tu 2 harakat. Tapi sebab dia nak buat lagu, dia akan jadi panjang. Sabila. Dia nak buatkan lagunya. Itu pun tak boleh. Itu namanya talqis. Sebab nak sesuaikan dengan rentaknya. Yang keempat, tahzin, iaitu bacaan dengan nada yang amat sedih, yang boleh membawa kepada perasaan riak, menunjuk-nunjuk dalam amalan. Jadi kalau memang dia baca sambil dia menghayati bacaan tu, kemudian dia menangis, dia bukanlah sengaja-ngaja. Dia tak kalimah sengaja-ngaja. Ada orang yang sengaja merengek-rengek bacaannya tu dengan niat nak menunjuk-nunjuk. Tu tak boleh. Itu saja nak buat nangis, Okey, itu yang keempat. Yang kelima, tar'id, iaitu bacaan dengan menggentarkan suara, seperti terlalu kesejukan atau ditimpa penyakit. Pun saya susah nak buat juga. Kita tak pandai. Dengar bunyi itu macam menggigil-gigil, macam sakit ke ataupun kesejukan sangat ke. Kalau memang betul-betul imam tu duduk depan kipas ataupun depan aircon sembahyang, kan, memang dia nampak sejuk, kemudian suaranya pun jadi menggigil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar macam menggigil ataupun macam sakit ke apa tu imam ni. Kita dengar tu lain macam. Kalau memang betul dia memang tak boleh nak dielakkan, memang menggigil sebab kesejukan ataupun sakit, tidak mengapa. Tapi kalau dia sengaja-ngaja buat bunyi suara tu macam suara orang menggigil tu, tu tak boleh. Jadi hati-hati juga nak melagu-lagukan Quran ni pun dia ada kaedah-kaedah, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Bukan main tibai je semua. Okey tak? Setakat ni. Okey, kita teruskan. Itu namanya apa dia tadi? Tar'id. Baca menggetar-getar, orang kata menggigil lah. Macam kesejukan ataupun ditimpa sakit. Okey, kemudian tahrif. Ini kesalahan ya, iaitu berkumpul dalam satu kumpulan lalu membaca Al-Quran secara serentak dan juga berhenti secara serentak. Di kalangan mereka ada yang membaca sekadar beberapa kalimah sahaja, kemudian disambung oleh orang lain tanpa memikirkan akan keagungan Al-Quran. Ini contoh kalau kita baca Yasin malam Jumaat ataupun kita kumpul dalam satu majlis, tak kisahlah sama ada baca Yasin ke ataupun baca surah Kahfi ke ataupun baca apa-apa surah, kita baca bersama-sama ramai-ramai, dipimpin oleh seorang guru. Sebenarnya boleh dengan syarat kita tidak meninggalkan kalimah-kalimah sebab kita nak ikut. Mungkin guru kita mungkin baca lambat ke apa, ataupun pemimpin kita tu, leader tu, kita nak ikut dia sampai kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan kalimah-kalimah Al-Quran sebab kita terlambat, kita pun lompat. Kita baca kemudian melompat pula ikut sebab nak ikut, nak follow leader tadi. Itu tak boleh. Kalau kita nak dengar, kita dengar bacaan dia sambil mulut kita terus mengikut dan dipandu oleh bacaan dia, itu tak apa. Yang jadi masalah kat sini ialah, iaitu dia apa? Dia membaca sekadar beberapa kalimah sahaja. Dia baca macam melompat-lompat lah bacanya, mana yang dia tahu dia baca. Itu tak boleh. Kemudian bacaan tu akan terus disambung oleh rakan-rakan yang lain. Itu namanya tahrif. Tetapi kalau kita baca serentak beramai-ramai bersama-sama, memang kita dah boleh dan tidak melakukan, maknanya kita tidak menggugurkan kalimah-kalimah, tidak melompat-lompat ataupun tidak menghilangkan ayat ataupun kalimah-kalimah, maknanya kita baca straight terus je. Itu tak mengapa. Okey, itu yang keberapa? 4, 5, 6. Yang ketujuh, membaca Al-Quran bersama alat muzik. Ini pun tak boleh. Mungkin pernah dulu saya pernah dengar ada satu kumpulan orang yang sedang membaca Al-Quran
sambil di sebelahnya mengiringi alat-alat muzik masa dia baca Al-Quran, itu pun tak boleh. Ini juga merupakan satu bid'ah yang terkeji, sebab Al-Quran dia bukan lagu-lagu yang macam lagu-lagu biasa tu. Bahkan lagu-lagu Al-Quran pun dia ada lagu-lagu yang tersendiri iramanya. Tidak boleh kita melagu-lagukan Al-Quran mengikut rentak lagu-lagu yang kita reka. Kalau orang Jawa, dia buat lagu berbunyi-bunyi macam kejawa-jawaan. Mungkin saya pernah dulu macam lagu Papai ni Solomon saya tak ingat lagu dia, tapi rentak dia lebih kurang macam tu. Maka dia pun baca Al-Quran macam ni, amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Dia buat lagu tu, lagu Al-Quran tu macam lagu Papai. Siapa yang pernah tengok cerita kartun Papai di Solomon tu, tu masa saya kecil-kecil suka sangat tengok cerita tu. Tak boleh. Maknanya apa? Adab kita dengan Al-Quran tidak boleh orang kata sembrono, suka-suka je nak buat lagu apa pun. Pernah dengar tak lagu tu? Lagu Papai tu saya tak berapa ingat sangat dia punya rangkap dia, sebab kartun orang putih kan. Saya ni bukan pandai sangat cakap orang putih. Tapi lebih kurang gitulah. Okey. Boleh semua? Okey. Kemudian tajuk seterusnya, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Boleh buka muka surat 95. Kita teruskan, ada lebih kurang 4 minit lagi. Membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah satu kewajipan. Wajib kita baca Al-Quran dengan tajwid, dan meninggalkannya adalah satu kesalahan. Siapa yang tidak baca Al-Quran dengan tajwid salah, bahkan berdosa. Bukan main-main. Kita kena jaga adab dengan Al-Quran. Nak belajar baca Quran, belajar baik-baik dan baca, kita akan dapat ganjaran. Sebab tu baca Al-Quran dengan baik, dengan betul, dikira ibadah, dapat pahala. Tapi tak bolehlah kita bermudah-mudah sampai kita melakukan dosa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bertajwid. Sebab Allah yang menurunkan Al-Quran itu, bacaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertajwid. Tiba-tiba kita pandai-pandai pula nak ubah-ubah, tak boleh. Demikian juga baginda sallallahu alaihi wasallam membacakannya kepada para sahabatnya, seterusnya sampai kepada kita. Begitulah juga yang Nabi ajarkan kepada sahabat, dan sahabat mengajarkan kepada tabi'in, seterusnya sampailah kepada kita hari ini dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran yang bertajwid. Berkata Imam Ibn Jazari, dan beramal dengan tajwid itu satu kewajipan. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, maka ia berdosa, kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dengan tajwid, dan demikian juga ia Al-Quran beserta tajwid sampai kepada kita. Berkata sahib Salsabil, kamu mentajwidkan Al-Quran itu satu kewajipan. Jika kamu tidak mentajwid akannya, maka kamu berdosa, kerana Tuhanku telah menetapkan atas manusia dengannya. Maka dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, berfirman, tartilkanlah olehmu akan Al-Quran. Jadi ulama menafsirkan makna tartil itu ialah membaca Al-Quran dengan betul seperti mana yang diturunkan, iaitu dengan bertajwid. Ulama dulu menitik beratkan masalah ataupun lahnul, kesalahan-kesalahan yang berlaku ketika membaca Al-Quran, supaya pembaca, iaitu qari, dapat menghindarkannya. Jadi ulama dulu detailkan apakah bentuk-bentuk kesalahan, supaya kita yang membaca ini elakkan daripada melakukan kesalahan tersebut. Permulaan ilmu Al-Quran itu meneguhkan hafazannya, kemudian mengetahui tentang kesalahannya. Apabila berlaku pada mulut kamu, maka jadilah seseorang yang mahir tentang kesalahan, supaya kamu dapat menghilangkannya. Dan tiadalah bagi yang tidak mengetahui tentang kesalahan itu daripada segala bentuk keuzuran. Jadi ini dia bentuk-bentuk kesalahannya. Panjang lagi ceritanya ni, tajuk ni memang panjang betul. Kalau kita nak ulas pada hari ni memang tak cukup. InsyaAllah nota yang ketiga
Yang ketiga ni, kesalahan membaca Al-Quran. Di muka surat 96 kita akan sambung dalam pertemuan kita minggu hadapan. Di sebelah pagi setiap hari Rabu menggunakan page Klinik Ngaji Kubak Center, dan di sebelah petang melalui page saya, dan saya buat cross page, maknanya page Kubak Center pun boleh tengok, boleh tonton Quran bersama Ustaz Jeff pun boleh, insya-Allah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang istiqamah sehingga ke saat ini terus belajar Al-Quran. Saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat dengan berkat kita kasih cinta terhadap Al-Quran. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kesalahan kesilapan. Jumpa lagi minggu hadapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.